Salam sejahtera. Tajuk pembentangan saya, penilaian keberkesanan modul bacaan awal menggunakan kaedah fonik bahasa Melayu di Prasekolah Aliran Cina. Bahasa Melayu diorganisasikan dalam kemahiran mendengar bertutur, membaca dan menulis bermaklumat bahawa murid boleh memberi respon secara bertatasusila terhadap pelbagai rangsangan yang didengar, berkomunikasi dan menyampaikan idea, membaca dan memahami ayat mudah, menulis perkataan, frasa dan ayat mudah. Guru prasekolah perlu melaksanakan pelbagai strategi untuk memantapkan pengajaran dan pembelajaran. Guru prasekolah perlu melakukan berancangan untuk memimpin murid yang berbagai kecerdasan agar menguasai kemahiran membaca dengan penggunaan bahan dan peralatan yang bersesuaian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Metodologi kajian, mereka bentuk kajian kuasai eksperimen ke atas kumpulan sampel. Dua kumpulan dikenalkan iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Kedua-dua kumpulan akan ditaksirkan dengan ujian pra. Seterusnya, sesi pengajaran dan pembelajaran selama 17 minggu ke atas kedua-dua kumpulan dengan perlainan kaedah pengajaran. Kaedah abjad dan kaedah gabungan bunyi kata didedahkan kepada kumpulan kawalan, manakala kaedah fonik didedahkan ke atas kumpulan rawatan. Seterusnya, ujian bahasa akan dilaksanakan ke atas kedua-dua kumpulan iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan selepas sesi pengajaran dan pembelajaran 17 minggu. Dua instrumen kajian digunakan iaitu rancangan pengajaran mingguan sebagai rujukan selama 17 minggu bagi sesi sebenar dalam kajian. 4 orang guru dari Prasekolah Aliran Cina ditugaskan sebagai pengajar dalam kajian. Set pentaksiran atas kemahiran membaca bahasa Melayu yang terdiri daripada 6 item: membaca huruf vokal dan konsonan, membaca perkataan suku kata terbuka, membaca perkataan suku kata terbuka, membaca frasa yang dengan suku kata terbuka dan tertutup, membaca ayat, membaca bahan bacaan mudah. Analisis tata dengan ujian T agar dapat menguji dan mengesah sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara dua kumpulan daripada sampel kajian atau sebaliknya. Dapatan dan perbincangan. Hipotesis NAN 1. Tidak terdapat perbezaan signifikan skor min pencapaian keseluruhan kemahiran membaca bahasa Melayu antara kumpulan kawalan dengan kumpulan rawatan bagi ujian pra. Dapatannya, ujian T ditaksirkan ke atas kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan adalah tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi skor min dalam ujian pra. Nilai T mencapai 0.6 dan tidak signifikan pada aras 0.05. Bermakna pengkaji gagal menolak hipotesis NAN 1. Ini bermaksud kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan mempunyai tahap penguasaan kemahiran membaca bahasa Melayu yang sama sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran sebenar dilaksanakan. Hipotesis NAN kedua, tidak terdapat perbezaan signifikan skor min pencapaian keseluruhan kemahiran membaca bahasa Melayu dengan pengajaran kaedah fonik dalam kumpulan rawatan bagi ujian pra dan ujian pasca. Dapatannya, nilai T mencapai 0.00 pada darjah kebebasan DK49 dan aras signifikan P kurang daripada 0.05. Ini bermakna terdapat perbezaan yang signifikan antara min pencapaian keseluruhan kemahiran membaca antara ujian pra dan ujian pasca bagi kumpulan rawatan. Oleh itu, hipotesis NAN kedua bagi kajian ini berjaya ditolak. Hal ini menunjukkan bahawa kaedah fonik berkesan dan relevan ke atas kumpulan rawatan secara berperingkat dan teratur.
Hipotesis nan ketiga, tidak terdapat perbezaan signifikan skor min pencapaian keseluruhan kemahiran membaca bahasa Melayu dengan pengajaran konvensional dalam kumpulan kawalan bagi ujian pra dan ujian pasca. Dapatannya, di mana analisis ujian T atas perbezaan antara min pencapaian keseluruhan kemahiran membaca bahasa Melayu antara ujian pra dan ujian pasca bagi kumpulan kawalan iaitu pada nilai T 0.00 dengan darjah kebebasan di K49 dan aras signifikan P kurang daripada 0.05, tahap signifikan ini lebih besar. Oleh itu, hipotesis nan ketiga berjaya ditolak. Hal ini bermaksud kaedah konvensional berkesan juga bagi kumpulan kawalan. Hipotesis nan keempat, tidak terdapat perbezaan signifikan skor min pencapaian keseluruhan kemahiran membaca bahasa Melayu antara kumpulan kawalan dengan kumpulan rawatan bagi ujian pasca. Dapatannya, nilai T mencapai 0.00 dan nilai ini signifikan kurang pada aras 0.05. Oleh itu, hipotesis nan keempat bagi kajian ini berjaya ditolak. Namun nilai min yang jauh berbeza antara kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan menjelaskan bahawa kaedah fonik lebih berkesan ke atas pencapaian keseluruhan kemahiran membaca bahasa Melayu berbanding kaedah konvensional. Hal ini bermaksud kaedah fonik lebih berkesan bagi murid prasekolah aliran Cina. Kaedah fonik selaku kaedah mendikut suku kata dan perkataan serta pemahaman bahan bacaan dapat menarik minat murid untuk penguasaan kemahiran membaca bahasa Melayu, memberi peluang untuk meneroka dan menggabungkan bunyi-bunyi suku kata untuk membentuk perkataan dan ayat, memudahkan penguasaan kemahiran membaca bahasa Melayu mengikut peruntukan masa. Kesimpulannya, kaedah fonik dengan penggunaan modul bacaan awal menggunakan kaedah fonik bahasa Melayu dapat merangsang minat dan memotivasikan murid untuk terus belajar secara beransur maju di prasekolah aliran Cina. Sekian, terima kasih.